menyimpan harta. Akhirnya, dia memilih sebuah bukit di luar kota, iaitu Bukit Cina sebagai tempat untuk menyembunyikan harta yang akan dicurinya di Melaka. Setelah hari malam, Ketalasari pun masuk ke dalam kota dan pergi ke rumah seorang saudagar yang kaya untuk mencuri hartanya. Bermula pada malam hari itu dan malam-malam yang seterusnya, Ketalasari pun menjalankan aktiviti mencuri segala harta orang kaya-kaya dan saudagar-saudagar di Melaka sehingga habis. Semua orang yang kehilangan harta benda itu pun menghadap Ratu Melaka. Mereka mengadu tentang keadaan mereka yang kini tinggal sehelai sepinggang. Ratu Melaka yang terkejut dengan kejadian itu memerintahkan Temenggung menyuruh semua orang berkawal. Orang kaya-kaya dan saudagar turut berkawal. Ketalasari yang masuk ke dalam kota pada malam itu melihat begitu banyak pengawal yang bersenjata. Dia pun membaca jampi lalu berjalan ke sebuah rumah orang kaya tanpa disedari oleh para pengawal. Setelah siang, orang kaya itu pun mengadu kepada Ratu Melaka. Baginda tidak berpuas hati lalu memanggil Laksamana untuk mengadukan hal itu. Laksamana memberitahu Ratu Melaka bahawa prajurit yang selalu mencuri itu datangnya dari negeri lain. Bendahara yang mendengar perkara itu tidak puas hati lalu menyatakan bahawa Temenggung tidak menjalankan tugas berkawal dengan baik sehingga Laksamana pula yang lebih tahu tentang perkara tersebut. Ratu Melaka pun memerintahkan Temenggung sendiri berkawal pada malam tersebut. Walaupun Temenggung sendiri ikut berkawal, kecurian tetap berlaku. Kali ini di rumah bendahara pula. Ratu Melaka bertambah marah akan Temenggung. Laksamana mencelah dengan mengatakan bahawa prajurit itu mempunyai ilmu yang tinggi dan memohon untuk menumpaskan prajurit itu. Namun begitu, Ratu Melaka tidak memberi keizinan. Semakin lama, semakin banyaklah orang yang mengalami kecurian. Ratu Melaka mulai berasa cemas apabila memikirkan prajurit itu pasti akan memasuki istana pula pada suatu masa nanti. Laksamana bercadang untuk menggunakan sejenis ilmu ghaib bagi mengatasi masalah tersebut. Ratu Melaka pun bersetuju. Laksamana pun mengarahkan orang membawa semua jenis senjata yang ada lalu mengaturkannya di sekeliling istana. Setelah dibacakan jampi, semua senjata itu berlawan sesama sendiri. Setelah malam, Kertalasari pun pergi ke istana untuk mencuri. Telah melihat keadaan di situ, dia beredar dan mencuri di tempat lain. Pada keesokan malamnya, Kertalasari pun bersiap untuk membuat onar di istana. Laksamana pula menyamar sebagai prajurit dan tidur di tengah pasar. Kertalasari yang lalu di situ terpijak Laksamana. Laksamana pun bangun lalu menikam Kertalasari sehingga mati. Dia menghiris alat sulit Kertalasari lalu dibawa pulang. Orang ramai yang melalui pasar pada keesokan harinya terlihat mayat Kertalasari di situ. Mereka pun mengerat telinga, kepala, kaki dan tangan Kertalasari untuk ditunjukkan kepada Ratu Melaka sebagai bukti bahawa merekalah yang berjaya membunuh prajurit yang telah mencuri harta orang kaya dan saudagar selama ini. Ratu Melaka berasa bingung kerana gagal menentukan pembunuh sebenar Kertalasari. Bendahara meminta baginda menunggu dua bukti lain yang lebih kukuh. Tidak lama kemudian, Laksamana pun datang dengan membawa alat sulit dan keris Kertalasari. Ratu Melaka gembira dan tahu bahawa Laksamana lah yang telah berjaya membunuh Kertalasari. Setelah itu, Ratu Melaka pun memberikan ganjaran kepada Laksamana. Harta curian di Bukit Cina dibawa ke hadapan Balai Rong. Ratu Melaka menitahkan harta itu dibahagikan kepada 3 bahagian. 2 bahagian untuk Laksamana, tetapi Laksamana mahu 1 bahagian sahaja. Dan jika ada orang yang ikhlas mahu memberikan lebih, dia akan menerimanya. Akhirnya, semua harta curian itu menjadi milik Laksamana. Laksamana pun membagi-bahagikan harta itu sehingga dia sendiri tidak mengambil apa-apa.
Ratu Melaka makin sayang akan Laksmana. Akhirnya, Melaka kembali tenteram. Berita kematian Kertalasari di tangan Laksmana sampai kepada Patih Gajah Mada. Dia pun meneruskan pekerjaannya mencari orang bagi menjatuhkan Melaka dan membunuh Laksmana serta Ratu Melaka. Seperti mana yang Nabi sebut, barang siapa yang membina masjid di dunia. Okey. Okey, jadi kamu tengok tadi ya, kepimpinan Melaka Teladan tingkatan 4. Jadi malam ni memang sengaja cikgu tunjukkan video ni sebab cikgu percaya kamu pun ramai tak tahu jalan cerita kan. Sebab ini yang biasa berlaku kat sekolah. Cikgu-cikgu kat sekolah dia tak terangkan berkaitan dengan jalan cerita kepimpinan Melaka Teladan, dan mungkin juga dia tak ajar dalam kelas. Jadi ini menyebabkan pelajar-pelajar menukarkan bahasa klasik pada bahasa moden. Dia mengalami masalah dari jalan ceritanya. Itu penting ya kamu kena jalan cerita. Jadi mengisahkan bagaimana Kertalasari ni merupakan dia telah berjaya mencuri dari negeri Dahak. Kemudian telah disuruh pula ya oleh Patih Gajah Mada lah untuk melakukan dia sebenarnya nak suruh dia bunuh tu, nak suruh bunuh Laksmana sebenarnya, nak jatuhkan Sultan Melaka tapi Kertalasari ni dia nak berdendam lah sebab papa telah mati dibunuh oleh Laksmana kan. Jadi kat situlah dia punya cerita dia. Dia pergi ke Melaka, lepas tu menyamar sebagai orang Jawa, mengikut parti Kemarijaya. Kemudian dia mencuri. Dia ada ilmu gaib. Ilmu gaib dia curi dari satu rumah ke rumah sehingga akhirnya nak curi istana tapi tak berjaya. Sebab apa? Sebab hantuan ni dia juga ada ilmu gaib. Sebab Tok Guru hantuan ni pun berasal dari tanah Jawa, dan akhirnya Kertalasari telah mati dibunuh oleh hantuan. Itu cerita pada cerita kepimpinan Melaka Teladan Okey, sekarang cikgu nak tunjuk. Jadi sebelum cikgu tunjukkan cara menjawab bahasa Melayu standard ni, teknik menjawab menukarkan, macam mana cara nak menjawab soalan. Okey, cikgu tunjuk pula video video burung terbang dipipiskan lada
Okey ya. Okey. Jadi kamu dah dengar tadi ada dua video cikgu tunjuk pada kamu. Yang pertama ialah video tingkatan 4 kuasa klasik tingkatan 4 iaitu kepimpinan melalui teladan mengisahkan bagaimana Ketawa Lestari lah merancang untuk memusnahkan Melaka dengan mencuri lah rumah pembesar, satu rumah habislah semua rumah besar kan. Akhirnya nak curi Istana Melaka. Tapi dapat dikalahkan oleh Hang Tuah sebab Hang Tuah ni bijak kan. Ada macam-macam dalam cerita tu kan. Jadi kat situ kamu tahu jalan cerita. Jadi kamu tahu macam mana nak jawab Yang penting jalan cerita penting Yang kedua mengisahkan tentang Melaka di bawah kebijaksanaan Tun Perak Pembesar Kelang Jadi ada 3 serangan oleh Raja Siam Pertama oleh Awi Cakwi, yang kedua Awi Dicu, ketiga adalah Chow Pandan. Jadi serangan ni pun tak berjaya Jadi kebijaksanaan Tun Perak Pembesar Kelang ni yang telah mengarahkan semua tentunya membawa bersama anak bini di medan perang. Dia kata, wahai tenteraku, dia kata, dia bawa anak bini lah. Jadi bila anak bini pergi medan perang, selain itulah tentunya akan bermati-matian. Sebab kalau kalah, selain itulah anak bini akan jadikan tawanan Siam. Jadi benar. Jadi kebiasaan Tun Perak ni menyebabkan dia telah dibawa masuk ke Melaka jadi nanti sebagai bendara lah Jadi sebelum jadi bendara tu dia terpaksa juga Sultan terpaksa pula mengahwinkan Tun Kudu. Tun Kudu tu siapa? Tun Kudu tu merupakan kakak Tun Perak dan merupakan pemasui kepada Sultan mata dijuling. Tapi ketika itu bendara tua ni lah bendara tua ni sebenarnya bawa kematian isteri. Jadi dia memang betul berminat dengan pemasui Sultan Muzaffar Shah. Akhirnya Sultan pun terpaksalah bawa isteri dia, kata terpaksalah dia berpisah dengan isteri dia sebab nak selamatkan Melaka lah. Jadi kat situ akhirnya Tun Perak dilantik sebagai bendara. Jadi bila dilantik bendara, akhirnya Tun Perak telah berjaya lah menyelamatkan Melaka daripada serangan daripada serangan daripada Awi Dicu, serangan daripada Chow Pandan. Akhirnya Melaka pun terkenal pada zaman tersebut Okey, itu ialah berkaitan dengan pusat klasik tingkatan 5 Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan bagaimana teknik menjawab soalan Teknik menjawab soalan. Okey, kamu tengok betul-betul macam mana teknik menjawab soalan Menukarkan bahasa klasik pada bahasa moden. Apakah kaedah dia
Cikgu. Cikgu Majlan. Ya. Kenapa diam? Apa dia? Ha? Kenapa diam? Kenapa diam? Kenapa diam? Ha, Kenapa tak ada suara kan? tak, kalau cikgu tunjuk video ni nampak iklan macam dah pause je. Okey, tak apa, dia suara dia masalah, tapi kat situ Tak, dia bukan ada suara. tunjuk dia punya Bukan suara. ayat Gambar. tu. Gambar tak apa, nampak gambar tak apa. Yang penting kamu tengok dekat sini ayat, berarti maksudnya kat sini. Kalau kamu tengok dia punya Dia tak ada, dia gambar dia macam stop dekat iklan. gambar dia iklan. Iklan masjid. Iklan apa? Tak nampak gambar ni kan? Ni nampak tak? Tak. Nampak iklan masjid. Nampak iklan Iklan apa? masjid je. Iklan masjid. Ya. Iklan masjid juga lah. Oh, iklan masjid ni. Ya Allah. Allah, iklan masjid yang di bawah pula dia. Ya. Ya. Ini yang keluar ni, silap nampak? Nampak tak? Nampak. Aduh, oi. Ya, Alah, sorry lah. Cikgu pun tersilap. Gambar iklan tu keluar. Cikgu akan mengajar murid-murid cara mudah untuk menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Baiklah, kaedah mudah menukar bahasa klasik kepada bahasa Melayu standard ialah menggunakan kaedah ba, gu, ke, tu. Ba untuk bahagi ayat, gu gugurkan, ke kekal, tu tukar. Ingat murid-murid, ba, gu, ke, tu. Kita tengok bahagian ba, bahagi. Bahagi dan baca teks pilihan petikan keseluruhan. Bahagikan dulu Bahagi. Okey, jadi kalau kamu tengok yang kaedah ni, pertama sekali kamu kena bahagi maksudnya kalau katakan bahasa Melayu standard tu, dia ada 6 ayat. Jadi 2 ayat. Jadi maksudnya kalau ayat tu ada peringkat kata, kamu kekalkan peringkat kata. Itu maksudnya. Jadi kamu kena bagikan kemudian ayat ikut nokta dan kamu kena tukarlah
Ya, jangan guna bahasa klasik ya. Kamu kekalkan. Ya, kamu kekalkan, jangan kamu buang ya. Yang buang ialah kata-kata klasik, rakian, sahdan, ya, maka ya. Kamu tukar. Ya, nama-nama watak dikekalkan ya. Bagikan setiap ayat dalam petikan tersebut. Kemudian bahagikan ayat mengikut noktah dalam teks petikan yang diberi. Kalau ada 3 noktah, maksudnya 3 ayat untuk ditukarkan. Kalau ada 3 ayat dalam petikan, alihkan juga dalam 3 ayat. Seterusnya, kaedah gugur. Gugur perkataan maka, petikel pun dan lah. Gugur kata pangkal ayat, adapun, al-kisah, arakian, hatta, maka, sebemula, syahadan. Okey, semua ini boleh. Okey, jadi kat sini ya. Ya kamu kena gugurkan, dia kata al-kisah. Kisah maksud ceritalah akiat, hatta tu hingga, maka lalu, sebemula, sahadan maksud lalu selanjutnya Jadi kamu kena tukarlah dengan bahasa moden itu hingga, lalu selanjutnya ceritanya Okey. Ditukar menjadi perkataan al-kisah, kisahnya, hatta, hingga, maka, lalu, syahadat, lalu atau selanjutnya. Seterusnya, formula kekal. Kekalkan susunan ayat dalam petikan. Contohnya, maka ia pun pergi ke rumah seorang kaya. Lalu dia masuk ke rumah orang berada. Maksudnya susunan itu dikekalkan. Bahasa istana dikekalkan, titah, beradu, bersiram, gering, santap. Kekalkan kata ganti nama diri, hamba, patik. Okey, yang kekal apa? Yang kekal maksudnya ayat tu, ayat tu kekal, cuma kamu tukarkan saja kepada bahasa moden lah. Yang tukar bahasa klasik ini bahasa klasik tukar pada moden. Maka ia pun maksudnya lalu. Lalu dia masuk ke rumah orang berada. Orang kaya ni orang berada lah Lepas tu kamu kekalkan bahasa istana, titah, beradu, bersiram, gering ni kamu kekalkan Jangan pula tiba-tiba dia jatuh sakit. Tak boleh baginda gering. Kekalkan baginda gering beradu, baginda sedang beradu. Kekalkan baginda bertitah. Kekalkan titah. Kata-kata Nabi patik. Patik menjun titah tuanku. Kekal juga. Okey. Seterusnya, kekalkan juga tanda baca, tanda yang mempunyai pembuka kata, penutup kata, tanda soal, tanda koma. Bilangan ayat mesti sama dengan teks asal. Contoh, maka ia pun fikir di dalam hatinya, dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Okey, ditukarkan menjadi lalu dia berfikir di dalam hati, benarlah hulu balang Ratu Melaka di hadapanku ialah Laksamana. Okey, jadi kat sini kamu kena kekalkan tanda baca, peringkat kata kekal, tanda soal kekal, koma kekal. Bilang ayat mesti sama dengan teks asal, mesti sama. Kalau 4, 4, kalau 6, 6. Jangan kalau 4 kamu letak 6. 4, 4 aja Nama watak tempat kekal. Tutup kat sini nampak koma. Maka ia fikir di dalam hatinya, koma. Lalu dia fikir dalam hati, koma. Dan peringkat kata, dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Nampak ada peringkat kata kan? Dia boleh juga peringkat kata. Benarlah hulu balang Ratu Melaka di hadapanku ialah Laksamana. Nampak sama je Koma-koma, ada pembuka kata, ada pembuka kata. Sama je Maksudnya bilangan ayat 1, 1 jugalah bilangannya mengikut yang asal. Kekalkan nama watak dan tempat. Nama Ketalasari, Laksamana, Ratu Melaka, Hulu Balang, di Melaka, kekalkan. Seterusnya, kekalkan jawapan mestilah sama bentuknya dengan soalan dari segi pemerengganan. Contohnya, setelah 42 tahun lamanya Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan, maka baginda pun mangkatlah. Contoh setelah 42 tahun Sultan Muzaffar Shah memerintah, baginda mangkat.
Maka anak-anda Baginda yang bernama Raja Abdullah itulah menggantikan kerajaan ayahanda Baginda. Gelar Baginda di atas kerajaan Sultan Mansur Shah. Umur Baginda tak kala naik raja itu 27 tahun. Baiklah, dia ditukarkan menjadi anak-anda Baginda yang bernama Raja Okey. Jadi kalau kamu tengok dia contoh yang ada dekat sini ya. Kamu tengok sini ada berapa ayat? Ada 2 ayat. Bawah ada berapa ayat? Ada 2 ayat. Sama je. Nampak? 1, 2. 2 ayat, 2 ayat. Ya. Setelah 42 tahun lamanya Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan. Kerajaan masih memerintah lah. Maka baginda pemangkatlah. Ya. Setelah 42 tahun Sultan Muzaffar Shah memerintah, baginda mangkat. Jangan pula kata baginda meninggal dunia. Pasal sana mangkat-mangkat. Jangan pandai-pandai kamu tukar. Lalu dia pun meninggal. Salah tu pasal sana kita kekalkan ya. Okey. Dan maka anak-anak baginda yang bernama Raja Abdullah itulah menggantikan kerajaan ayahanda baginda. Gelar baginda di atas kerajaan Sultan Mansur Shah. Umur baginda tak kala naik raja itu 27 tahun ya. Okey, anak-anak baginda yang nama Raja Abdullah menggantikan kerajaan ayahanda baginda dengan gelaran Sultan Mansur Shah. Umur baginda semasa jadi raja ialah 27 tahun. Okey. Jadi tadi cikgu dah tunjukkan jalan kita. Video apa? Buah terbang di pipi skala ada. Kan? Jadi kat situ kamu tahu jalan kita. Kalau kamu tak tahu jalan kita, boleh tukar, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia apa? Dia terpesong. Dia jawapan dia macam sipi-sipi. Sebab dia tak tahu Raja Abdullah tu siapa Raja Abdullah tu siapa, anak ke apa? Raja Abdullah tu dia siapa? Jadi kalau kamu dah teliti, Raja Abdullah tu Sultan Mansur Shah, anak pada Sultan Muzaffar Shah. Yang telah mangkat kan. Itu sebab kena tahu jalan kita Okay, macam banyak. Abdullah menggantikan kerajaan ayahanda Baginda dengan gelaran Sultan Mansur Shah. Umur Baginda semasa menjadi raja ialah 27 tahun. Sama saja bentuknya dengan soalan. Baiklah murid-murid, seterusnya kaedah tukar. Tukar kosakata klasik. Contohnya berahi, cinta, cerita, masyghul, sedih dan lain-lain kosakata klasik yang boleh ditukarkan. Kemudian ingat, gariskan perkataan-perkataan bahasa klasik yang murid-murid hendak tukarkan. Okey, yang ni kamu kena tukarkan ya. Maksud berahi, maksud dia sedang bercinta. Ini cerita, ini sedang sedih. Maksud kosakata klasik kamu tukar. Ya. Aku tukar ni lah Tukar Okey. Supaya tidak terkeliru. Okey. Sekian. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Lihat tadi. Alamak, hilang pula dia. Mana tadi pula dia? Okey, ada soalan tak? Tak ada Tak ada. Okey, bagus. Sekarang cikgu nak ajar pula. Cikgu nak tayangkan kepada kamu soalan PISA percubaan yang cikgu dah download. Download PISA percubaan. Mungkin dari situ kamu boleh belajar Yang ni tak payahlah. Okey Okey. Cikgu nak tunjuk pada kamu. Okey Nah ni lah soalan ni banyak ni. Ni semua banyak. Johor, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Banyak banyak ni Banyak kita akan cuba jawab sama-sama. Mungkin dari situlah kita akan kamu akan belajarlah belajar menjawab soalan Okey, kat sekolah ada tak cikgu kamu tunjukkan soalan-soalan PISA percubaan Ada tak? Tak ada Kita tempat tak ada. Ada Yana Huda, ada ke tak ada ni? Gambar muka dia. Ada. Ada bila peperiksaan kamu dah mula dekat tempat? Dah mula hari tu 22 dah habis bertutur. 22 hari bulan 11. Bertutur bahasa Melayu.
Tutor bahasa Melayu lah. Jadi betul? Lepas tu Tutor bahasa Melayu ni. exam So, exam exam BM dah bertulis ada tak BM? Belum lagi? belum 4 hari bulan 12. 4-12. Okey. Ya, kamu dah lalui ya bertutur bahasa Melayu. Bertutur bahasa Melayu tu cikgu kamu ada ajar tak? Macam mana nak Ada. bertutur yang baik? Ada? Ada dia Individu dia punya cara pemakahan dia tengok dari sebutan, tata bahasa, nada, bermakna kan. Macam kamu berpidato ya. Dia ada lisan individu dengan berkumpulan. Individu maka dia berapa? Individu maka dia berapa makan individu? 40 40 berkumpulan 30, 70%. Okey, itu untuk lisan individu. Jadi maksudnya bila kamu dia bagi satu petikan, kamu diminta membaca teks tu lah. Bila baca teks tu, kamu kena baca dengan nada sebutan yang jelas. Okey, dia tengok. Lepas tu dia akan tanya soalan. Bila tanya soalan, kamu jawab. Jawab dengan sebutan yang jelas. Dengan apa? Dengan menggunakan bahasa, ada budak kata cikgu, saya tak nak guna bahasa apa? Bahasa baku saya tak pandai cikgu. Tak apa, pada pendapat saya. Boleh pada pendapat saya, tak seperti macam tu ya. Tapi kena lancar ya. Itu penting sebab lisan ni maka dia 70. Ada budak sekolah cikgu baru itu cikgu dah menanda kertas. Kertas BM kertas bahasa Melayu, kertas 2 dengan kertas 1 untuk tingkatan 5. Jadi dia belajar ni dia dapat juga A tolak. Sebab apa dapat A tolak? Sebab dia punya lisan ni cemerlang. Lisannya daripada 70 dia dapat dalam 60. Tinggi 60 Tinggi 60. 60 markah tinggi maksudnya lisan individu berkumpulan gabung dapat 60 markah. Kemudian untuk yang bagian ujian menengah 30 dia dapat 25. Tinggi. Itu sebab bahasa Melayu ni sangat istimewa unik sikit lah. Kelebihannya pelajar bahasa Melayu walaupun dia punya kertas 1 dengan kertas 2 taklah begitu cemerlang sangat, tapi boleh dapat A tolak. Kalau kertas 3, kertas 4 dia cemerlang. Contohnya kalau BM kertas 1 dia dapat markah 58 katakan. 58 dia. Kertas 2 kertas 2 kan. Kertas 2 dia itu untuk bahagian apa? Untuk bahagian 58 kertas 1 tu maksudnya tak begitu cemerlang lah kan. Tapi kertas 2 boleh tahan juga. Kertas 3, kertas 4 cemerlang dapat A tolak Okey, sekarang cikgu masuk pada kertas 2. Kertas 2 pula. Cikgu nak masuk pada kertas 2. Kertas 2 soalan PC percubaan ni anak cikgu Mazlan mengacau kat belakang ni. Tu waktu lah. Okey. Okey, dah sedia Okey, cikgu masuk dengan soalan Negeri Johor ni. Okey, soalan Negeri Johor dia kata 4 kata majmuk. Okey, 4 kata majmuk. Okey, mana kata majmuk ni? Cepat. Mana kata majmuk? Kata majmuk maksud ada 2 kata. Kata majmuk 2 patah kata. Okey, mana kata majmuk? Itulah. Dah pergi sana. Apa dia kata majmuk? Nampak ni? Jalan raya kan kata majmuk kan? Lagi apa lagi? Lebuh raya. Lagi? Cikgu tak nampak dalam soalan. Apa dia tak nampak? Tak. Apa dia? Tak nampak soalan. Tak dapat. Tak dapat pula ya.
Nampak? Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Okey, sekarang mana kata majmuk? Ni soalan PC percubaan ya. Sama je start je. Ha? Sama je nampak start je kat ni. Tak nampak pun soalannya. Tak nampak soalan? Ha. Ya Okey, nampak? Nampak. Nampak tak? Nampak. Nampak. Cikgu terlupa tekan tu Biasalah. Okey, mana kata majmuk? Jalan raya. Lagi? Lebuh raya. Lagi apa lagi? Ni, lalu lintas kan? Lagi apa lagi? Mana lagi? Kata majmuk. Ni antarabangsa. Ni kata majmuk yang mantap kan? Okey. Ni yang mantap antarabangsa ya. Kata majmuk biasanya dua patah kata ya. Tapi ni satu patah kata tapi dia mantap. Kata majmuk mantap kan? Okey, cuba kamu bina ayat dengan menggunakan kata jalan raya. Cepat. Bina ayat. Ya, ayat mesti lebih daripada 6 patah perkataan. Cuba sambung. Jalan raya di Kuala Lumpur. Sambung. Adik telah melalui jalan raya yang sesak itu. Adik telah melalui jalan raya yang sesak di Kuala Lumpur. Boleh Okey, lebuh raya. Lebuh apa? Ali apa? Ali menggunakan lebuh raya setiap hari untuk pergi ke apa? Untuk pergi ke mana? Kita pergi ke tempat kerja lah. Lebuh raya Okey, yang lain pun sama juga. Kamu kena bina 4 ayat Jangan buat 2, bina 4 ayat Okey, seterusnya. Okey, tukarkan ayat sunnah biasa kepada ayat sunnah sonsang. Cuba tukar. Apa tu ayat biasa? Ayat biasa maksudnya ada subjek diikuti dengan predikat Ayat sonsang, predikat depan, subjek belakang. Itu bezalah kan? Kajar menggalakkan usahawan menceburi dan menggunakan telefon digital. Siapa nak cuba? Menggalakkan usahawan menceburi dan menggunakan platform digital kerajaan. Menggalakkan usahawan menceburi dan menggunakan platform digital kerajaan. Boleh? Betul maksudnya kita terbalikkan Kita terbalikkan Betul lah tu. Okey, nombor 2 pula. Penggunaan teknologi dan pendigitalan membantu peniaga memasarkan produk mereka secara meluas. Okey, siapa nak cuba? Cuba. Salah tak apa Salah tak apa. Kita betulkan balik. Membantu peniaga memasarkan produk mereka secara meluas. Penggunaan teknologi dan pendigitalan. Membantu peniaga memasarkan produk mereka secara meluas. Penggunaan teknologi dan digitalan susah nak sebut. Betul lah tu jadi kat sini dapat membantu ni. Mula dari sinilah membantu peniaga Okey, nombor 3 pula. Platform antarabangsa seperti Lazada dan Shopee menjadi pilihan peniaga untuk memasarkan perniagaan mereka. Okey, tukarkan pada ayat sonsang.
antara bangsa seperti Lazada dan Shopee menjadi pilihan peniaga untuk memasarkan perniagaan mereka platform. Oh salah. Tak betul kali ni salah. Salah ya. Okey, jadi dia punya tips senang aja ya. Bila kamu tengok kat sini, kamu tengok dia punya penggunaan kata sendi. Mana kata sendi? Kata sendi menambah satu dan satu untuk. Jadi untuk lah ni kat sini. Untuk Untuk memasarkan perniagaan mereka, platform antarabangsa macam Lazada dan Shopee jadi pilihan peniaga ya. Okey ya. Yang kedua, kamu tengok penggunaan kata kerja. Nampak kata kerja membantu kan? Membantu peniaga memasarkan produk mereka secara meluas, penggunaan teknologi dan pendigitalan ya. Dia pertanyaan kata kerja nampak? Kata kerja kan? Ni nampak. Okey. Okey, itu yang bahagian apa? Johor kan? Johor. Okey, cikgu nak masuk Negeri Lain pula. Kita tengok Negeri Lain pula. Negeri Lain pula. Ya, cuba tengok Johor dulu lah. Ingat saja soalan lain. Ni cuba tengok ni pula. Tadi kita dah belajar bahasa Malaysia standard kan? Okey, kat sini ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 1 kan? Ni 1 kan? Satu sampai sini kan? Okey, kedua 2 ada 2 ayat. Ada 2 ayat. Jadi masa kamu tukar 2 ayat lah kan? Jadi kat sini kesi betul kamu kekalkan, partikel manja ni kamu kekalkan, marker ni kamu buang, tita ni kamu kekalkan ya. Ni ada pikat kata kamu kekalkan ya. Okey ya, kamu kekalkan. Jadi maka kamu buang, yang lain kamu kekalkan. Okey, siapa nak cuba? Berdasarkan tadi kamu dah belajar kan? Nak gugur, nak tukar, teknik gugur, teknik tukar, kekal, gugur, tukar, kekal. Kan? Okey, siapa nak cuba? Ayat pertama, setelah Sri Betara mendengar sembah Patih Gajah Mada demikian itu. Mendengar sembah. Mendengar sembah tu apa? Sembah. Kosakata luas. Apa maksud sembah? Mendengar penjelasan. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Maka lalu. Maka ni masa lalu. Lalu tita Sri Betara. Okey. Sebelum cikgu bagi jawapan, cikgu bagi peluang kepada pelajar cikgu lah. Cuba kamu tukar. Okey, cuba tukar. Siapa nak cuba? Salah tak apa. Cikgu dah bagi tahu jawapan yang atas tu kan, sikit kan. Okey, yang kedua pula. Hai, Telasari dapatkan kamu buku titahkan mundur kata Melaka. Dahulu belayar dah mula semua itu. Ada ayat tanya tu. Okey, cepat. Cuba dah. Cuba. Kamu nak cuba? Senyap aja. Cubalah. Cuba, cikgu minta kamu cuba. Jangan tak malu-malu ya. Tak apa, salah tak apa. Orang tak nampak. Cikgu pun tak nampak muka kau. Cepat. Apabila Sri Betara mendengar mendengar penjelasan. Penjelasan Patih Gajah Mada itu. Lalu Sri Betara bertitah. Wahai Telasari. Lalu Sri Betara bertitah. Titah kena kal okey, apa dia kata? Wahai Telasari, bolehkah engkau aku titahkan untuk membunuh Ratu Melaka dan Ulu Balang yang bernama Laksmana. Wahai Telasari, mampukah engkau membunuh Ratu Melaka dan Ulu Balang yang bernama Laksmana. Tanda soal dapatkan masa mampulah. Mampukah engkau menerima titahku membunuh Ratu Melaka dan Ulu Balang yang bernama Laksmana? Itu tanda soal. Okey. Yang bawah pula, siapa nak cuba jawab yang bawah? Maka sembah ke Telasari, daulat tuanku Andika Betara. Endah apatah pekerjaan membunuh Ratu Melaka dan Laksmana itu?
sedang nikidah pati alahkan. Ini kamu indah ni kamu kena tukar indah ni apa alahkan kamu kena tukarkan. Okey, cuba nak jawab. Lalu masa lalu lah. Cuba tukar. Siapa nak cuba? Lalu. Kalau boleh budak lain yang budak sama pula. Cuba. Salah tak apa. Cepat. Lalu ketelesali apa? Sembah maksudnya? Sembah apa? Maksud lalu ketelesali berkata. Kan? Menjawablah. Jalak tuanku. Jalak tuanku andika bertara. Indah apa tak pekerjaan bunuh? Kata Melaka. Maksudnya apa? Maksudnya indah apa tak pekerjaan? Maksud apa? Maksudnya? Apa maksud dia indah apa tak pekerjaan bunuh? Sedang nikidah pati alakat. Apa maksud dia? Maksudnya apa? Maksudnya ketelesaian apa? Dia cakap besar lah kan? Apa dia? Maksudnya pekerjaan membunuh Ratu Melaka dan Lasmani itu sangat mudah. Kerana Ninggidah pun Patik boleh tewaskan. Faham tak? Lain macam ni budak. Faham tak? Faham. Faham? Faham Okey, faham betul kan? Tak apalah, yang penting kamu malam ni kamu dapat juga sikit-sikit sebanyak macam mana nak jawab soalan ni. Okey, cikgu nak masuk negeri lain pula. Negeri lain pula. Ni apa benda keluar ni? Keluar lain pula. Okey, cikgu nak masuk negeri lain pula kena pergi Kelantan pula. Kelantan. Kelantan ni senang ke susah Kelantan ni? Kelantan. Okey, negeri Kelantan Nampak? Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak Okey, cuba kamu senaraikan 4 kata adjektif. Apa kata adjektif? Kata sifat. Ni soalan PC percubaan negeri Kelantan Kata sifat. Mana kata sifat? Baik. 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 Lagi? Mana lagi? Dihormati. Dihormati. Dihormati bukan kata sifat lah. Okay. Baik. Ni lagi ni ada apa? Ni muda. Lembut. 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 Pandai lembut-lembut. Lagi apa lagi? Indah. Indah. Lagi? Kecil. Tua. Tua. Kata sifat kan? Benar. Nampak? Cuma kata sifat kan? Kata sifat. Macam sifat baik, muda, tua, kecil, bernas, indah, lembut. Okey, cuba kamu bina ayat. Sebab cikgu nak uji. Sebab ada masa tadi pun cikgu ada bagi kita ada buat kat Gempur perpisahan budak tingkatan 5 kelas sains dia boleh garis tak ada masalah lah. Tapi bila bina ayat ada masalah. Masalah apa? Bina ayat lambat. Cikgu kata bina ayat. Ambil masa banyak. Macam mana tu? Cikgu kena risau. Budak boleh tulis. Tapi nak bina ayat tak boleh tulis dengan pantas. Okey. Cuba kamu bina ayat dengan kata bernas. Ini bernas. Cuba bernas. Bernas cepat. Siapa nak cuba? Bernas. Pandangan mereka bernas. Benar maksudnya apa? Pandangan mereka yang dia punya dia punya boleh logik lah kan. Idea tu maksudnya boleh diterima bernas. Okey? Siapa nak cuba jawab bernas? Nak periksa ni tau. Nak periksa bulan Disember ni kan? 5 bulan minggu depan dah exam. Benar cepat bernas. Jadi kamu senang cerita macam ni lah. Nampak ni? Pandangan mereka yang bernas. Okey
Ali mempunyai pandangan yang bernas apabila berhujah. Kamu ambil sini, kamu tukarlah sikit. Apa ni? Ali mempunyai pandangan yang bernas apabila berhujah di halayak ramai. Apa senang, apa susahnya? Okey, tengok ni, muda kan? Okey, ambil kat sini ya. Kalangan anak muda sewajarnya. Sewajarnya apa? Sewajarnya menyertai. Menyertai apa? Menyertai menyertai PLKN lah. Khidmat negara. Yang dikenalikan oleh pihak kerajaan. Itulah, atau kalangan anak muda sewajarnya mempunyai sifat cinta akan negara. Senang aja. Ambil dekat sini ya. Kamu tambah-tambah. Nilainya baik kan? Baik. Okey. Setiap pelajar sewajarnya mempunyai nilai yang baik. Untuk menjadi rakyat yang berguna. Nampak? Kan senang aja. Itu tip macam nak jawab soalan tau. Kamu ambil dekat sini, kamu tambahkan sikit ayat. Maksud tak menyalin. Faham ya? Okey, faham lah tu. Okey ya. Ini pula. Gabungkan ayat tunggal kepada 3 ayat majmuk. Ini semua ayat tunggal. Ayat tunggal ada berapa ayat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuih tradisional punya kaitan dengan satu kepercayaan. Kuih tradisional punya kaitan dengan lambangan tertentu. Remaja tidak berminat untuk belajar membuat kuih tradisional ini. Kuih ini agak sukar disediakan. Kuih tradisional ini perlu terus dipromosikan dengan berbagai cara. Website ini mampu menjadi wahana penyatu keluarga Malaysia. Okey, cuba kamu jadikan 3 ayat majmuk. Okey, siapa nak cuba? Ayat majmuk Jadi kamu gunakanlah kata-kata hubung panjangan boleh kamu gunakan kata hubung panjangan. Lalu boleh guna kerana, untuk, dan, atau itu kata hubung panjangan kamu masukkan jadi ayat. Siapa nak cuba? Siapa cuba? Siapa nak cuba? Nampak ni? Ni kan? Kuih tradisional punya kaitan dengan satu kepercayaan. Nampak ni? Kuih tradisional punya kaitan nampak? Jadi apa? Dia ada kuih tradisional kamu buang Nampak? Kuih tradisional kamu buang lah ni. Jadi kuih tradisional punya kaitan dengan satu kepercayaan. Apa? Apa dia? Ni dengan perlambangan tentu. Boleh? Kuih tradisional punya kaitan dengan satu kepercayaan dengan perlambangan tertentu. Kita buang kaitan buang-buang. Okey, nombor 2, remaja tidak berminat untuk belajar buat kuih tradisional ini. Kuih ini agak sukar disediakan. Okey, jadi ayat majmuk, siapa nak cuba? Remaja tidak berminat untuk belajar membuat kuih tradisional ini. Kenapa? Kerana kuih ini agak sukar disediakan. Guna kata kerana. Nampak ayat majmuk dia ada kata hubung. Ayat tunggal kita buangkan kata hubung Yang ketiga, kuih tradisional ini perlu dipromosikan dengan berbagai cara. Website ini mampu menjadi wahana penyatu keluarga Malaysia. Okey, ayat majmuk yang ketiga. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Nyap aja. Ada orang lah. Aku cakap seorang-seorang je. Okey, cuba. Wahana ke? Wahana ke apa? Wahana maksudnya menjadi perpaduan lah. Alat perpaduan. Perpaduan. Okey, cepat. Weh. Cuba sambung. Cuba jawab. Yang mana? Kuih tradisional. Kuih tradisional mempunyai Perlu. yang mana? Inilah. Kuih tradisional ini perlu dipromosikan dengan cara apa kat sini? Apa kata hubung dia? Coba. Dengan cara Apa dengan cara pula? Kata hubung apa? Kerana website ini mampu menjadi wahana penyatu keluarga Malaysia. Dapat? dapat. Ni Okey, sekarang kita tengok pada bahasa Melayu standard.
Okey ni pula. Tengok ni pula. Sebab tadi kan cikgu dah tunjuk kepada kamu video kan. Jadi bila cikgu dah tunjuk video, mestilah ada soalan. Kalau tidak, apa guna cikgu tunjuk video? Buang masa je tu tak? Tunjuk video sampai setengah jam. Buat apa? Buang masa kan? Jadi itu sebab bila cikgu tunjuk video, cikgu andaikan kamu semua faham. Itu tujuan cikgu. Bukan tunjuk video tu sok-sok tengok dia kan. Kita belajar kan. Okey, cuba kamu tukarkan. Siapa nak cuba? Ni ada beberapa ayat. Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu, koma, maka ibunya pun menangis. Koma, saya berkata, koma, hai anakku, koma, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Ulun Mati Melaka. Satu ayat, ni satu ayat. Ni satu ayat satu ayat lah. Benar ayat kedua. Setelah Ketelah Sari mendengar kata ibunya demikian itu, koma, maka Ketelah Sari pun terlalu marah, koma, katanya, koma, siapa menyuruh membunuh bapa aku itu supaya negeri menjauh ini habis membinasakan. Satu ayat. Jadi ada berapa ayat? Ada 2 ayat. Okey. Tunggu nak cuba. Siapa nak cuba? Okey. Siapa nama try? Siapa nama? Kalis Siapa nama? Aiman. Kalis Aiman. Kalis? Alis Aiman Kalis Aiman. Alis Aiman. Kamu betul lah budak yang berani Anak murid cikgu yang paling berani kamu kita nampak. Ya. Yang lain senyap je. Cikgu pun tak tahu senyap sangat. Tak apa Aiman. Kamu buat, kamu cemerlang. Belajar kan. Kamu berani, confident. Nanti exam nanti kamu boleh jawab dapat 6 markah penuh Okey, cuba jawab. Apabila ibunya mendengar kata anaknya itu, lalu ibunya pun menangis. Okey? Seraya berkata. Seraya tukar berapa? Seraya tu apa? Seraya tu apa? Seraya maksudnya lalu berkata. Mana? Oh, jap nak salin. Lalu ibunya pun menangis. Sambil berkata. Seraya tu sambil lah. Koma, wahai. Wahai anakku, bapa kau tu telah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Hulu Balang. Seorang Melayu yang bernama Laksamana Hulu Balang, Ratu Melaka. Betul lah tu. Okey, bawah pula. Apabila Ketelah Sari? Apabila Ketelah Sari mendengar kata ibunya itu, lalu Ketelah Sari pun berasa sangat marah kan? Berasa sangat marah. Terlalu sangat marah lah. Dia berkata, siapa yang menyuruh untuk membunuh bapaku itu? Siapa yang menyuruh untuk membunuh bapaku itu akan aku balas dendam. Agaknya. Tak tahulah. Akan aku binasakan. Akan aku binasakan seperti negeri Majapahit ni. Seolah aku akan binasakan negeri Majapahit. Negeri Majapahit ini habis masanya dia akan musnahkan siapa yang menyuruh membunuh bapanya itu. Aku jadinya lah. Bapanya itu. Kerana aku akan membinasakan seperti negeri Majapahit. Macam itulah jawapan dia. Ku jadinya. Macam tu Okey, cikgu masuk lain pula. Kelantan dah settle kan? Kelantan settle, tengok negeri lain pula. Okey, tengok Kuala Lumpur pula. Okey. KL ni. Kuala Lumpur lah. Ni Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Lumpur kan? Nampak tu KL nampak. Okey, KL
Dia kata kena pasti senaraikan 4 kata hubung. 4 kata hubung Okey, cuba kamu senaraikan 4 kata hubung. Untuk. Untuk. Lagi apa? Dan. Dan lagi? Untuk dan apa lagi? Yang. Yang. Yang kata hubung Yang. Lagi apa? Yang. Ni yang mana yang tadi Pak? Yang. Untuk, dengan. Ni untuk kan? Untuk kata hubung okey. Dengan juga kata hubung, dan kata hubung. Ni dan kata hubung kata hubung juga. Okey. Lagi apa lagi? Ada lagi tak? Ini tetapi. Tetapi kata hubung tapi juga kata hubung dengan kata hubung. Yang kata hubung. Okey, yang kata hubung, untuk kata hubung. Untuk kata hubung. Lagi mana lagi? Tengok ni kata ni. Yang dan kata hubung. Ini sama juga. Jika ni kata hubung juga. Okey, tetapi kata hubung itu kata hubung. Dia kata hubung pacangan, komplement, relatif dia kata hubung. Kamu kena tahu kata hubung tu apa. Tak tahu tak boleh jawab kata hubung. Lepas tu kamu kena bina 4 ayat. Kena bina 4 ayat jangan bina 1, bina 4. 4 dapat 8 markah. Contoh keraya, budak yang besar itu. Lelaki yang nakal itu, yang kan. Okey. Lelaki yang nakal itu telah ditangkap oleh lelaki yang jahat itu telah ditangkap oleh pihak polis yang kalau dan Ahmad dan Ali telah mewakili sekolah dalam pertandingan bola sepak dan okey, kemudian kalau kamu letak apa? Apa lagi dan apa lagi? Tetapi dia ingin pergi ke majlis tu tetapi ibunya sakit. Tapi dibatalkan kerana ibunya sakit. Contohlah kan. Okey, ni pula. Ini sama juga. Ayat biasa pada ayat sunsang Ayat biasa pada ayat sunsang. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Merupakan elemen terpenting dalam kehidupan seharian manusia. Bahasa. Apa ni aku cakap ni? Terkejut juga masalah. Merupakan elemen terpenting dalam kehidupan seharian. Bukan Teruskan tak apa jawab dia. Bahasa. La ilallah Muhammad Rasulullah. Merupakan elemen terpenting dalam kehidupan seharian manusia, bahasa. Betul lah tu. Betul lah kan. Betul lah tu Jangan malu-malu. Jangan segan. Yang malu nak Cikgu Mazlan. Cikgu Mazlan pun tak nampak kau. Betul tak? Cikgu tak nampak kau. Jangan malu Okey, nombor 2 pula. Siapa nak cuba ni? Peranan bahasa Melayu membolehkan pelajar menguasai pelbagai bidang ilmu. Peranan bahasa Melayu membolehkan pelajar menguasai pelbagai bidang ilmu. Membolehkan pelajar menguasai pelbagai bidang ilmu peranan bahasa Melayu. Baguslah. Siapa nama kau Uda. Okey bagus Uda Okey, nombor 3. Kebolehan menguasai bahasa Melayu dapat membantu pelajar bersaing pada peringkat ilmu yang lebih tinggi. Okey, siapa nak cuba? Dapat membantu pelajar bersaing pada peringkat ilmu yang lebih tinggi. Kebolehan menguasai bahasa Melayu. Ya, tepat sekali. Maksudnya kamu dah pandai. Bagus tahniah lulus. Bagian ni lulus Tak ada masalah Okey, sekarang cikgu masuk pada bahagian mencabar. Mana dia? Ini dia.
Menukarkan bahasa klasik kepada bahasa moden, ya. Okey, ada berapa ayat tu? Maka titah baginda. Bagaimana tipu Laksmana maka dapat bunuh pejuit itu? Itu satu ayat. Ayat kedua, maka diceritakan segala had ewannya. Titik. Ya. Maka baginda pun heran. Lalu suka cerita. Titik lagi. Jadi titik-titik itu kamu kena berayat lah. Ada berapa ayat tu? Ada 3 ayat. Maka baginda pun beri anugerah ke Laksmana. Titik. Ayat keempat. Maka sembah Laksmana koma. Ya tuanku, baiklah kita akan segala ayat berangkut segala hati itu. Ada 5 ayat. Betul tak 5 ayat? 1, 2, 3, 4, 5 ayat. So kamu je kena jadikan 5 ayat. Bahasa moden, ya. Okey. Siapa nak cuba menukarkan ayat ni? Maka titah baginda, bagaimana tipu Laksmana maka dapat bunuh pejuit itu. Siapa nak cuba? Maka ni maksudnya lalulah. Lalu baginda bertitah. Kan? Lalu baginda bertitah. Koma. Bagaimana tipu Laksmana? Cikgu kan kata cikgu nak kelakar. Bahasa kan. Bahasa lucu kan. Bahasa lucu kan. Okey, siapa nak cuba ni? Bagaimana tipu Laksmana dapat angka apa? Maka dah jadi lalu kan. Dapat bunuh pejuit itu. Bagaimana? Bagaimana tipu hela Laksmana itu dapat membunuh prajurit itu, prajurit tersebut. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh Okey, bagus. Boleh. Ini pula. Yang ni siapa nak cuba pula ni? Ayat kedua ni, senang je. Nak cuba? Maka diceritakan segala hal ewannya, titik. Lalu? Ada apa? Cuba tadi Huda. Huda jawab Huda. Huda. Cuba jawab. Maka diceritakan segala hal ewannya. Cuba tukar dari bahasa moden. Lalu? Lalu perintah baginda. Apa lalu pula ni? Inilah. Maka diceritakan jadi lalu? Lalu Ceritakan segala had ewannya. Ya, lalu ceritakan segala peristiwa tersebut, ya. Haiwan peristiwa tersebut lah. Ini pula, maka baginda pun heranlah terlalu suka cerita. Apa ya? Lalu baginda hairan. Baginda berasa hairan. Dan suka cerita. Dan begitu gembira. Suka cerita pula. Okey, maka baginda pun memberi anugerah ke Laksmana. Lalu baginda memberi anugerah kepada Laksmana. Kepada Laksmana, bagus. Maka sembah Laksmana. Apa dia? Lalu Laksmana. Sembah Laksmana. Apa sembah Laksmana pula? Lalu Laksmana menjawab. Menjawab. Apa dia? Ya tuanku, baiklah titahkan segala rakyat berangkut segala harta itu. Ya tuanku, wahai tuanku. Wahai tuanku. Wahai tuanku. Baik. Titahkan segala rakyat. Tuanku, titahkan segala rakyat. Mengangkut segala harta. Mengangkut segala harta tersebut. Okey, itulah jawapan dia. Okey itu cara nak jawab Bagus. Okey, satu lagi. Tengok satu lagi. Mana tu lagi pula? Okey, tengok ini pula last sekali tengok Tengok ni. Kamu nak jawab soalan ni tengok Melaka pula. Lagi Melaka ni Melaka pula. Melaka apa ni yang keluar soalan Melaka pula Okey, Melaka. Melaka ni tak habis pasal udang. Udang. Mentang-mentang dalam laut ada udang.
Dia kata Pak kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Mana kata nama terbitan? Kata terbitan. Right. Kata nama terbitan maksudnya apa? Maksudnya ada apitan imbuhan dia ada apitan. Kata nama terbitan apa dia? Mana kata nama terbitan? Ni kan? Ni apa dia? Macam ni ni pelanggan, pelanggan, ternak, penternak. Ni kata nama lah kan? Apa lagi? Ni ternakan, ternak ada an, hujung ni kan? Dia ni kandungan, kandung ada hujung an. Kata nama saya kata nama maksudnya ada depan, ada belakang kan? Itu kata nama terbitan Okey, itu kata nama terbitan, dia ada afitan kata depan, ada kata afitan belakang itu kata nama. Kata nama terbitan. Ini pula tukarkan aktif kepada pasif. Okey, ini pun cikgu ada ajar dulu, mungkin kamu tak ingat kot. Ayat pasif, ayat aktif, ayat pasif ayat aktif ni maksudnya kamu kena ambil kata-kata nama di yang pertama, kata-kata nama di kedua. Kamu tak boleh ada body dengan oleh kan? Okey. Jadi maksudnya bila kamu menukarkan ayat aktif pada pasif, kamu kena tengok dulu dia punya objek dia. Mana kata kerja? Itu kat sini kan. Leo Henry Becquerel mencipta bakelite dengan menggunakan tindak balas kondensasi. Okey, kat sini mana dia punya perbuatan? Perbuatan ialah mencipta objek ni bakelite. Jadi Leo Henry Becquerel ni kata nama dia yang ketiga. Dia, ianya, beliau, baginda, mereka termasuk juga manusia. Jadi mesti ada di dengan oleh lah. Jadi jawapannya ialah bakelite dicipta. Bakelite dicipta oleh siapa? Leo Henry Becquerel dengan menggunakan tindak balas kondensasi. Nampak jadi kamu kena tengok dia punya kata kerja tu, tengok objek je. Kamu kena faham tu tau. Sama juga yang kedua, rakyat Malaysia menggunakan 9 bilion plastik setahun. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey. Kat sini mana dia punya perbuatan? Menggunakan. Menggunakan. Bagus pandai kau. Okey, objek dia apa objek dia? Mana objek? Objek ialah 9 bilion. 9 bilion plastik setahun. Menggunakan jadi digunakan oleh rakyat Malaysia. Macam itulah. Bagus pandai Okey, nombor 3 pula. Plastik banyak menyebabkan ikan paus ditemui mati di laut-laut besar di dunia. Di sini mana perbuatan? Mana kata kerja? Mana kata kerja? Menyebabkan. Menyebabkan. Pandai. Okey, mana objek? Objek apa? Ikan paus ke? Ikan paus. Okey, ikan paus ditemui mati di laut besar di dunia disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh? Plastik banyak. Ya, tu jawapan dia. Itu punya Okey, kalau katakan kat sini cikgu nak uji kau lah nak uji kamu. Nak uji kamu kan? Okey, plastik mengambil masa yang panjang untuk terurai sepenuhnya. Okey, cuba kamu jadikan sebagai ayat pasif.
plastik mengambil masa yang panjang untuk terurai sepenuhnya. Cuba tukar. Jadi air pasif. Kat situ mana kata kerja? Mana kata kerja? Mana kata kerja? Mana kata kerja? Dia ada meng. Mana kata kerja? Menggunakan. Mana menggunakan pula? Mengambil. Mengambil kata kerja. Objek dia apa objek? Objek apa? Masa yang panjang dia apa? Diambil oleh plastik untuk terurai sepenuhnya. Boleh objek letak depan masa yang panjang diambil oleh plastik untuk terurai sepenuhnya. Boleh okey. Okey, cikgu nak uji lagi satu lagi. Tengok macam mana. Boleh ke tak boleh Okey, tengok yang ni pula. Ya. Isu plastik telah mengencatkan sistem rantaian makanan di lautan. Isu plastik telah mengencatkan sistem rantaian makanan di lautan. Okey, cuba tukar kepada ayat pasif. Cuba tukar. Isu plastik telah mengencatkan sistem rantaian makanan di lautan. Yang pertama sekali, kamu tengok kata kerja. Kata kerja Lepas tu tengok objek. Objek sebab kata kerja. Cuba jawab. Isu plastik telah direncatkan. Salah tu. Salah. Cikgu kata tadi kan. Isu plastik telah mengencatkan sistem rangkaian makanan di lautan. Mana perbuatan? Perbuatan ialah mengencatkan. Mana objek? Objek apa? Objek sistem rangkaian makanan. Okey, sambung. Sistem rangkaian makanan di lautan. Sistem rantaian makanan di lautan Telah mengencatkan isu plastik. Mengencat dia apa? Telah direncatkan. Oleh apa? Direncatkan oleh apa? Isu plastik. Pandai pun kamu. Bagus tahniah. Telah berjaya. Bila betul. Okey. Itu saja kelas untuk malam ni Cikgu dah ngantuk. Nanti kita sambung pada minggu depan. Jadi kamu pun dah belajar macam-macam malam ni kan. Melukarkan bahasa Melayu klasik, bahasa moden. Jadi ilmu yang kamu dapat malam ni kamu boleh gunalah untuk jawab soalan peperiksaan Cikgu doakan nanti minggu depan kamu dapat jawab yang baik Okey, jangan lupa bila jawab untuk bahagian kertas 1, ingat balik cikgu ajar, kertas 1 jawab bahagian B dulu. Tengok soalan yang paling senang. Jangan pilih soalan paling susah. Rangka isi tu kena rangka rangka betul-betul. Tengok betul-betul. Lepas tu jawab soalan guna bahasa yang tinggi sikit. Kalau tak boleh gunalah bahasa yang kamu boleh jawab. Tak apa, yang penting kamu cuba jawab lah. Untuk bahagian A, jawab dua isi saja. Satu isi 5 ayat. Ayat isi, ayat contoh, ayat uraian, ayat pesan, ayat penegas. 2 isi sahaja. Panjangnya jangan lebih 200 dalam satu muka surat sahaja. Ada pengenalan, ada isi pertama, ada isi kedua, ada isi penutup. Okey Untuk bahagian B pula, kamu cari isi yang dalam petikan tu. Tapi kalau katakan kamu tak boleh jawab, isi kamu boleh jawab satu saja, kamu ambillah isi pada luar. Tak apa, yang penting kamu boleh tulis bahasa jangan guna bahasa terlalu rendah jawab lebih kurang 6 ayat. Ayat isi, ayat contoh, ayat uraian, lepas tu ada ayat pesan, lepas tu ada contoh lagi, ayat penegas. 6 ayat cukuplah. Jawab 3 isi. Pengenalan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, last sekali penutup. Okey gunalah bahasa yang cikgu dah ajar dulu kan. Untuk kertas 2 pula, jawab rumusan dulu.
jawab bahagian rumusan dahulu. Lepas dah jawab rumusan, barulah kamu jawab novel. Novel. Novel dia akan keluar novel tingkatan 4 saja. Jadi kamu kena bacalah novel tu. Novel apa tu? Novel Lettered Anan Wirabangsa kan. Susah sangat kamu tengok begitu cari jawapan. Lepas situ dia akan keluar soalan dengan jawapan ya. Lepas tu dah jawab tu barulah jawab bahagian tata bahasa. Yang cikgu dah ajar di morfologi sintaksis kan. Kamu dah ajar bahasa standard. Tak ada masalah lah. Ya, jadi itu saja untuk kelas malam ni. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang ya. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.